السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana pagi ini sekali lagi kita diberikan peluang dan masa untuk kita melangkah kaki-kaki kita, menggerakkan hati-hati kita untuk kita mulakan pagi ini dengan keredaan Allah. Manusia, insan, di antara perkara yang besar dalam hidup dia, apabila dia boleh bangun dan dia datang ke masjid, dia salat dan dia doa. Perkara pertama yang kita buat pagi ini adalah kita bangun dan kita salat, tunduk dan sujud. Kita mulakan dengan membesarkan Allah. Lepas daripada ini kita nak keluar, kita nak buat urusan kehidupan kita, pekerjaan kita, Allah Subhanahu wa taala halalkan. Walaupun ayat ini merujuk kepada salat Jumaat, tetapi juga boleh difahami untuk setiap salat. Allah kata fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Quran kata fa idza qudiyatis salah, apabila kamu selesai salat, fantashir, pergilah, keluarlah. Quran tak kata duduk, Quran kata pergi. Fantashir, pergi keluar daripada masjid. Untuk apa? Fantashiru fil ard, pergilah keluar bertebaran, pergilah ke mana-mana yang kamu nak pergi. Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari apa yang Tuhan kurniakan daripada kelebihan rezekinya untuk kamu. Tetapi Tuhan mengikat kehidupan itu dengan fa idza qudiyatis salah, apabila kamu selesai salat. Tidak adalah benda yang paling nikmat bila Allah memilih kita untuk datang salat. Di sinilah tempat kita mendapat ketenangan. Apatah lagi dalam keadaan suasana yang sejuk, hujan. Sekali lagi kita selesai salat subuh, kita makan sikit, masjid dah buat makan katanya, kita keluar, kita tengok keindahan alam ini dengan keredaan dia. Semua orang bangkit begini, semua orang bangun. Ada bangun awal, ada bangun lewat, dan masing-masing ada aktiviti masing-masing. Tapi kita telah mulakan hidup ini dengan sujud kepada Allah. Dan ini juga salah satu daripada tanda cinta kita kepada Nabi. Tanda kasih kita kepada Nabi. Hubbun Nabi. Kita kata kita cinta Nabi. Nabi dia bangun pagi, dia salat di masjid. Bila kita baca kehidupan Rasulullah dalam sehari, apa yang Nabi buat? Nabi bangun. Sebab itu orang yang membesarkan Nabi, ta'zimun Nabi, dia mengagungkan Nabi dan dia mengangkat Nabi itu sebagai qudwah, uswah, sebagai ikutan, contoh, tauladan, panduan, role model, apa sahaja nama yang kita sebut, kita mulakan hidup kita seperti mana Nabi mulakan hidup dia. Sebab itu Allah sebut dalam surah As-Saff,
Ada orang dia mengaku cinta pada Nabi, sayang pada Nabi, tetapi bila kita tengok dalam kehidupan dia, dia tidak mulakan hidup dia dengan apa yang dimulakan oleh Nabi. Sebab itu perkara yang paling besar, kebencian Tuhan. Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat yang kedua. Allah sebut apa tuan-tuan? Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman. Nida, seruan itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah melontarkan satu persoalan untuk mengherdik, mencela orang-orang beriman iaitu sebab apa? Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap satu perkara, kamu sebut satu benda, kamu ucap satu benda yang kamu tak buat? Ma la taf'alun. Allah kata apa? Kabura, kabura, kabura. Kita selalu dengar kabir, tapi Quran guna kabura. Sangat besar, amat besar kebencian, maqtan 'inda Allah, sangat besar kebencian Tuhan kepada kelompok yang dia cakap tapi dia tak buat. Sebab itu Nabi, dia nak orang yang mengaku cinta pada dia, sayang pada dia, tanda dia bangkit, dia main masjid, salat di masjid. Dia tak suruh lain pada tu, dia tak suruh. Masalah kita yang tak suruh, celapak pergi duk buat, kalut pergi duk buat. Yang dia suruh, buat tak erti pula. Lepas itu kadang-kadang cinta ni, macam kita sebut, kena bukti. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, dengan kita mendengar hadis Nabi pagi ni, kita dapat sikit manfaat. InsyaAllah satu dua hadis kita dengar, cukup mah kan? Di antara benda besar yang Nabi kita, sebab hari ni orang cuti Maulidur Rasul. Maulid ni kelahiran lah, walad, kelahiran kan. Jadi kita dengar sikit lah apa yang Nabi buat supaya kita boleh ikut. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Daripada Sahal bin Sa'ad, satu orang sahabat nama Sahal bin Sa'ad. Arab ni nama dia pun mudah-mudah ya. Sahal bin Sa'ad. Setengah Arab lagi seronok. Dia nama lagu tu, anak dia pun Auf bin Malik, ataupun Auf bin Malik bin Auf. Kan? Arab nama dia pun simple. Kan? Yang penting dia maksud tu. Macam ni Sahal bin Sa'ad, kemudahan bin kebahagiaan. Kan? Sedap. Dia kata radhiyallahu an, Allah redha pada dia. Ja'at imra'atun bi burdah. Datang satu wanita bi burdatin, bawa sehelai kain. Satu wanita biasalah. Bukan kata sahabat besar ke apa ke, wanita simple, wanita biasa. Orang biasa. Imra'atun, nama dia pun tak sebut. Dia mari bi burdatin, dia bawa satu kain. Satu kain. Mai jumpa siapa ni? Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia kata, perempuan tu kata, ya Rasulullah, inni nasajtu hadhihi biyadi. Dia kata, ya Rasulullah, kain yang aku nak bagi ni, kain yang aku jahit dengan tangan aku sendiri. Besar kan, dia buat sendiri. Kita dalam hidup macam tu tuan-tuan. Ada orang bagi kita banyak benda kan, tapi kalau orang bagi dia buat homemade kan, dia buat sendirilah. Dia masak ke apa, yang tu kita lebih appreciate, lebih besar
Kadang-kadang ada orang bagi tapi dia beli, dia order. Okeylah, alhamdulillah, rezeki kita terima, kita syukurlah, kita seronoklah kan. Tapi tentulah lebih besar kalau benda tu dia buat sendiri. Kan? Dia buat sendiri. Yang ni dia kata inni nasajtu hadhihi biyadi. Aku tenun kain ni dengan tangan aku, biyadi, dengan tangan aku. Aksukaha. Dia kata dia nak Nabi pakai. Salah satu daripada sifat Nabi kalau kita baca dalam hadis-hadis, Rasulullah tidak pernah refuse, reject. Nabi ni di antara perangai dia, ini kita boleh ikut. Ini pun satu contoh. Kita selalu baca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Pada diri Nabi itu contoh. Untuk apa contoh? Untuk kita ikut. So salah satu daripada perangai Nabi tawadhu'. Apa dia tawadhu'? Dia so humble. Orang putih kata humble, very humble. Dia sangat orang yang sangat rendah diri. Salah satu daripada bukti kalau kita tengok apa yang disebut oleh para ulama, umpamanya Al-Imam Tirmizi, dia kata apa? Di antara hadis-hadis yang diletakkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga ulama-ulama lain, apabila mereka bercakap tentang kerendahan hati, sikap Nabi yang begitu low profile, yang begitu humble ni, dia kata apa? Nabi ni kalau orang bagi apa, siapa bagi pun dia tak pernah tolak. Soal dia guna tak guna, yang tu soal nombor 2. Kadang ada orang bagi, dia ambil, dia pergi bagi ke orang. Mungkin benda tu dia tak berkenan ke, atau benda tu dia tak makan ke apa ke, dia bagi ke orang. Ada dalam hadis. Tapi first dia appreciate, dia hargai, dia ambil. Jadi kita kalau orang bagi apa-apa, Allah, barang Cina nak bagi aku tak pakai. Kan? Tenyih terus, tolak tidak, ambil tu. Soal kita makan ke, soal kita pakai ke, soal kita suka ke apa ke, pasal dia nak bagi, Nabi ambil. Apa barang Nabi ambil. Nabi ambil. Okey. Lepas tu fa akhadhaha Nabi. Nabi pun ambil. Ambil kain tu. Muhtajan ilaiha. Pasal apa Nabi ambil? Memang Nabi tak ada kain. Simple hidup seorang Nabi ni, dia bukan, kita tahu kan, kadang balik rumah tanya isteri, ada apa nak makan? Rasulullah tanya isteri dia, tak ada apa. Kita balik rumah tanya juga, nak makan apa? Bukan ada apa, nak makan apa? Bini dia tak tahu nak makan apa. Rezeki Allah bagi kita, alhamdulillah. Nabi tak ada benda nak makan. Itu tak ada. Sahabat kata muhtajan ilaiha. Dia sangat mengharapkan kain. Dia memang tak ada kain. Ada pun yang tak elok, yang lusuh, yang lama. So bila mai kain baru tu, itu memang dia duk carilah. Ilaiha, dia memang nak kain tu. Sahabat tahu lah, pasal duk tengok Nabi pakai, kita pun tahu tengok kau ni duk pakai kain hari-hari, kain tu kan, baju tu kan. Ni masalah juga rakaman ni, nak kena tukar baju. Orang duk komen, kita baju ni tak pakai dah. Yang selamatnya kita pakai baju putih. Tu pun dia boleh tahu, dia kata ini putih minggu lepas ni kan. Manusia dia tahu. Fa kharaja ilaina wa innaha idhar. Dia ambil kain tu, dia balik, dia pakai. Fa kharaja ilaina, dia keluar mai dekat kami, dia buat kain sarung. Idhar ni kain sarung. Kain sarung baru Tuan-tuan, saya nak sebut sikit soal pakaian ni, banyak tempat lah kita sebut dan tuan-tuan mesti ingat faham. Arif belakang. Pakaian Rasulullah, dia bukan ada passion khas, atau dia bukan ada satu fix style yang macam ini Nabi. Kerana pakaian dia tak termasuk dalam sunnah tasyri'iyah.
Apa dia tu? Dalam hidup kita, dalam hidup Nabi ya, para ulama membahagikan sunnah. Apa tu sunnah? First, apa tu sunnah? Sunnah ni kalau kita tengok ta'rif ataupun definisi yang ulama-ulama kita letak, ma udifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw sifatin khalqiyah am khuluqiyah. Sebagai apa? Takrir. Sunnah ni kita kata sunnah Nabi apa dia? Ma udifa ila nabi, apa yang kita sandarkan kepada Nabi, apa sahaja yang Nabi qaul, cakap. Lepas tu kita panggil sunnah qauliyah, sunnah perkataan Nabi. Apa yang Nabi cakap tu, semua yang Nabi cakap sunnah. Tu dulu. Fi'liyah, apa yang Nabi buat, tak kiralah apa sahaja yang Nabi buat. Tidur, mangkit, jalan, minum, apa semua yang Nabi buat, dia panggil sunnah perbuatan. Satu lagi, takrir. Mungkin Nabi tak cakap, mungkin Nabi tak buat, tapi dia endorse, dia setuju. Macam mana sahabat tahu kata dia setuju? Antaranya dia diam. Pasal itu ada kaedah, tuan-tuan bisa dengar kot. Ada kaedah dia sebut. Kaedah ni khusus dalam bab nikah lah. As-sukut alamatur rida. Diam tanda setuju. Bisa dengar? Dia berkait dengan nak tahu orang perempuan ni setuju ke tak macam mana. Nabi kita kalau nak bagi perempuan nikah, nak dara ke apa ke, kita kena tanya dia, tak boleh paksa lah. Sahabat tanya macam mana kita nak tahu dia setuju? Nabi kata diam setujulah. Itu yang keluar kaedah as-sukut alamatur rida. Diam tanda setuju. Pasal depa malu. Tuan-tuan tak kalah, tuan-tuan balik tanya nak dara tuan-tuan. Dia kata kakak nak menikah tak? Lama lah nak tanya apa ni? Tak kira apa. Oh, terkejut kita. Terus demam. Kawan kata awak tak main masjid. Aku demam, terkejut. Kita mesti tanya, anak dara, tabiat wanita tu apa? Haya. Malu. Orang perempuan ni kuat malu. Bila ayah dia tanya nak kahwin tak, dia lari masuk. Mak dia suka lah tu. As-sukut tu. Jadi kadang-kadang bila sahabat buat apa, Nabi diam. Maksud Nabi setuju. Ataupun sahabat tahu kata Nabi takririyah. Nabi tak bantah benda tu, Nabi senyum. Ada juga benda yang sahabat tahu kata Nabi tak suka, dia tengok muka. Tu 2-3 benda. Ataupun orang hidang Nabi tak makan. Itu menunjukkan Nabi tak mau. Okey. So kita dapat tahu dari situ. Tetapi ulama hadis kata apa? Dia kata sunnah ni, maksudnya Nabi cakap, Nabi buat apa semua ni, kita bahagi pula pada dua benda. Satu yang Nabi buat as a Nabi, sebagai Nabi. Maksudnya dia buat di atas perintah Allah, di atas suruhan Allah, di atas wahyu Allah. Yang ni dia panggil apa? Sunnah tasyri'iyah. Sunnah yang disyariatkan, sunnah yang disuruh, sunnah yang berkait dengan agama. Yang ni dia panggil sunnah tasyri'iyah. Apa makna tasyri'iyah? Yang disyariatkan, Tuhan suruh. Nabi buat tu pasal apa? Bukan kerana dia nak buat, tapi Tuhan suruh dia buat. Yang tu yang kita nak ikut tu. Yang tu yang kita wajib ikut tu. Satu lagi yang dia panggil sunnah ghair tasyri'iyah. Sunnah yang Nabi buat bukan kerana dia Nabi. Kalau dia tak Nabi pun benda tu dia buat. Saya nak tanya kat tuan-tuan soalan, saya nak tanya tuan-tuan, mudah ya. Nabi dilantik ketika usia 40 tahun. Betul lah? 40 tahun baru Nabi. Pasal 40 tahun ni Quran sebut tau. Umur 40 ni besar dalam Islam. Umur 40 ni nanti kita bahas bila-bila kita buat tajuk khas umur 40. Cukup banyak dalil sebut pasal umur 40. Nabi dilantik umur 40. Pasal apa? Kerana itulah orang kata kemuncak kepada kematangan. Matured umur 40. Tapi 40 pun kalau tengok kelaku lagu budak-budak demam. 20, 30 duk layak buruk lagi tak apa. Mai 40 pun tak fikir matang duduk main duduk fikir tak. 40. Nabi lantik umur 40.
Okey tuan-tuan, balik kepada hadis. Sebelum 40, ni kita sembang lah soalan ni. Sebelum 40, Nabi pakai apa? Maksud sebelum jadi Nabi lah, dia pakai apa? Dia pakai jubah tu. Tuan-tuan nampak lah saya nak pergi mana kan? Sebelum umur 40, sebelum Jibril mai, Nabi makan apa? Dia makan nasi rabu. Lepas Jibril mai, dia makan roti. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya, apa yang Nabi buat sebelum dilantik menjadi Rasul, dia buat di atas sifat manusia Arab. Dia pakai, sebelum Jibril, dia kata, tak, Nabi ni sebelum Jibril mai, dia pakai baju Melayu. Sampai lepas Jibril mai, dia pakai jubah. Sebab Jibril habaq, nak dia jadi Nabi ni, kena pakai jubah. Dah. Sebab itu, benda-benda yang Nabi buat sebagai manusia, sebagai bashar, jubah, makan roti, makan habatus sauda, makan apa-apa benda lagu tu semua, kerana dia Arab, bukan kerana dia Nabi. Sebab itu ulama kata hukum ikut Nabi di dalam bab itu tidak wajib. Termasuklah apa tuan-tuan? Kasut yang depa duk hingat sehari dua ni, kasut tu pun Nabi pakai sebelum jadi Nabi lah, kalau betul bentuk tu lah. Saya tak ada hadis menyebut yang jelas kasut Nabi bentuknya lah. Macam kita orang pelih pakai kasut orang semua pakai. Bukan dia pakai kerana dia Nabi. So kita kena faham. Pasal itu ulama-ulama, pasal itu sebahagian ulama kata sunnah jibiliyah, sunnah yang Nabi buat sebagai orang Arab ni, dia tidak ada kaitan dengan agama. Tetapi kalau satu orang dia pakai dengan niat dia nak ikut Nabi, dia niat dia nak macam Nabi, dia dapat pahala di atas niat tu. Tapi kalaulah tuan-tuan contoh orang Melayu tak makan roti, bid'ah kah? Dia kata, hang astagfirullah, Nabi kita makan roti, tahu tak? Yang hang pergi makan nasi, pasal apa? Hang tak mau ikut Nabi ke? Ataupun dalam hadis Nabi makan dengan tiga jari. Oh, tuan-tuan, saya sebut sikit bab 3 jari. Syekh Nasiruddin Al-Albani, mungkin tuan-tuan dengar, dia ni taklah betul semua, tapi adalah baik dia, ilmu ulama. Dia kata apa? Pertama, Nabi makan 3 jari pasal apa? Pasal dia makan roti dan sesuai makanan tu. Tapi saya nak tarik sikit. Albani sebut ada benda bagus, benda yang macam menarik juga. Albani kata apa? Kita kalau makan dengan sudu, sebenarnya lagi sunnah daripada makan dengan tangan. Hai, pasal apa? Pasal Albani kata apa? Dia kata kalau kita makan dengan sudu ni, sudu tu pertama memanglah guna tangan kan. Orang kata makan dengan sudu tak sunnah. Nabi makan dengan tangan, kita sudu dengan tangan. Tak ada siapa pegang sudu dengan kaki. Tuan-tuan pegang sudu apa jari? Sudu tu cekok gitu lah. Oh, kalau tengok lagu tu kita akan kata apa? Ini bukan pauh, ini ulu pauh. Marah ulu pauh. Lawak ya. Kita akan pegang kan? 3 jari. So, dia kata yang tu bila guna sudu lebih dekat dengan maksud 3 jari. Itu interpretation. Orang putih kata itu tafsiran, pahaman dia. Tapi tak apalah. 3 jari ke 5 jari ke, yang penting guna tangan kanan. Itu yang Nabi nak suruh tu. Yang sunnahnya tangan kanan. So, tapi ulama kata Nabi makan 3 jari tu hadis yang berkait dengan jenis makanan. Sebab tu pakaian pun samalah. Kalau tuan pakai macam-macam, saya pakai jubah, saya selesa pakai jubah ni kan, pagi-pagi senang. Tuan pakai kain, pakai baju, pakai seluar, itu semua adalah rezeki dan keluasan agama. Dia tak pernah kata orang yang pakai jubah itu lebih takwa daripada orang pakai seluar. Tak ada dalam hadis. Bahkan Nabi bila dia nak pergi perang, dia tak pakai jubah, dia pakai baju besi. Pasal apa? Dia mengikut situasi. Dapat? Tentu kalau kerja kontrak nak pakai jubah, terkangkang lah tempat tu. Pi bendang nak pakai jubah, nak pi menanam, nak pi meracun pakai jubah. Dia tahan nak pi ke mana ni? Aku nak pi bendang. Sunnah. Dah. Ini bukan sunnah. Nanti hang tertomuh dalam bendang. Hang balik pakai seluar. Maka ini agama. Kita kena guna akal untuk memahami apa itu sunnah.
Maksud sunnah mana yang Nabi buat sebagai Arab, sunnah mana Nabi buat sebagai manusia. Okey. So dia kata Nabi wa innaha idaruh. Nabi pakai baju. Faqala ar-rajulun minal qaum. Faqala ar-rajulun minal qaum. Bangkit satu orang lelaki-lelaki. Bangkit satu orang lelaki-lelaki, sahabat ke? Ya Rasulullah. Dia ni spoil lah. Dia kata, ya Rasulullah, uksuniha. Dia kata, ya Rasulullah, mai kat aku kain tu. Sahabat ni, tuan-tuan, mereka hidup dengan Nabi ni, mereka tahu satu perangai Nabi. Yang ni tuan-tuan kena ikut. Saya pun duk try nak ikut. Pasal tu saya sebut tuan-tuan tu. Pasal berat. Apa dia? Annahu la yaruddu sa'il. Di antara kalau betul nak ikut Nabi, betul nak jadi Nabi. Bukan nak jadi Nabi tu maksud ni. Nak jadi macam mana orang yang cinta pada Nabi. Nak tiru Nabi pada dia. Annahu la yaruddu sa'il. Dia tidak pernah tolak jika ada orang mai minta apa-apa. Jika dia ada. Itu sahabat tahu. Satgi ada sahabat marah. Ni hang satgi ada sahabat kata, hang duk tahu dah kata Nabi ni kalau orang minta apa dia bagi. Ya hang pi minta buat apa? Dia kain selai tu, ya tu pun baru orang bagi. Baru nak berasa pakai hang pi minta dah. Satgi dia jawab siapa dia minta. Kita duk tahu macam kawan tu kata hang dak apa dak kacau Nabi kan macam tu lah. Ya Rasulullah bagilah saya, bagi kain tu kat saya. Dia tengok Nabi pakai. Faqala, Nabi kata okey. Itu perangai Nabi, itu sifat sikap Nabi. Boleh tuan-tuan? Ikut Nabi. Orang tengok tuan-tuan pakai apa orang perempuan lah, pakai telekung ke apa. Elok telekung hang. Hang nak dia kata kalau nak bagi boleh tak? Aku baru beli kemarin. Buang bagi. Bini lelaki tanya, bukan tadi pakai telekung? Ikut Nabi. Tengok main kereta baru. Dia dah beli kereta baru. Hang teringin ke? Ada kunci. Balik hilang kaki. Kau tengok tak? Ikut Nabi. Tuan-tuan, prinsip dia apa? Nabi dia pada satu maqam. Prinsip kita Quran kata apa? Sedekah Quran kata apa? Wabda biman ta'ul. Start with ourselves. Apa-apa pun kita nak buat baik, jangan sampai mudarat diri. Itu prinsip agama. Kita memang bagi, tapi first Quran ajak, Nabi ajak, jangan sampai mudarat diri. Kan? Okey. Pasal tu Sa'ad bin Abi Waqqas nak bagi semua harta dia, Nabi tak bagi. Sa'ad kata semua harta aku nak bagi ke Islam, Nabi dah tak payah, bagi sikit dah. Tak, nanti kita bahas lain lah. Tapi ini sifat Nabi. Kalau orang minta, dia cuba nak bagi kalau dia mampu. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a. Nabi pun duduk apa semua dalam majlis tu. Faraja'a, dia balik. Fatawaha. Dia balik pi lipat. Dia balik pi lipat. Tawa ni lipat. Balik pi lipat kain tu. Thumma arsala biha ilaih. Dia kata pi bagi kat laki yang minta tadi ni. Pada hari yang sama. Balik lipat. Dia kata pi bagi fa arsala, pi hantar. Dia minta tadi pi hantar kat dia. Baru pakai sekali. Kita yang tak mau pakai dah. Ada orang tak mau pakai dah ke? Tak apa juga, boleh ke? Tapi beza besar dengan Nabi ya. Jauh banyak dengan Nabi. Kan? Lepas tu faqala lahul qaum ma ahsanta sa'altaha iyyah. Depa yang ramai-ramai tengok kejadian tu, depa kata apalah hang ni, siapa buat macam tu, kan? Laqad alimta, sesungguhnya hang pun tahu kan, apa dia? Annahu la yaruddu sa'il. Yang Nabi kita ni dia tak pernah kecewakan orang. Dia tak pernah nak bagi orang rasa. Pasal tu kadang-kadang ada kita rasa besar. Ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Kita halu, payah nak kata dak. Kita rasa besar. Ini sunnah.
Ini yang betul-betul sunnah. Sunnah ini bukan hanya pada soal salat, bukan soal baca Quran, tapi soal bagaimana kita bermuamalah, berurusan dengan orang. Kadang-kadang orang tu kita tengok biasa ya, semayang dia biasa, pakaian dia biasa, tapi kalau orang minta tolong kat dia, dia akan usaha. Dia tak boleh tolong, boleh teman ke, boleh ikut. Ish, okeylah ustaz, tak apalah, bolehlah. Ataupun okeylah haji, bolehlah haji. Tok Imam kata, ish, petang ni kita nak pergi tengok orang susah sikit, boleh teman saya. Saya tak ada siapa nak teman. Tak apalah, saya pergilah. Saya pun dah kerja, tak apa, saya atuk lain. Allah besar. Kita nampak sunnah Nabi itu pada diri dia. Kita nampak Nabi itu, perbuatan Nabi itu, roh, sikap Nabi itu, attitude Nabi itu pada diri dia. Ini orang yang cinta Nabi. Kan? Ha? Dia kata, faqala ar-rajul. Oh, ini jawapan dia. Dia pun bukan nak sangat kain tu. Dia tak pakai pun. Tapi pasal apa dia minta? Yang ni yang kita sebut sikit semalam di arah tu. Tabarruk bi athar. Tabarruk ni mengambil berkat dengan barang Nabi yang clear, confirm, genuine, yang betul-betul ori. Yang ni memang ori ya. Yang ni memang betul ya. Pasal tu semalam kita kata, jika benda itu asli, benda itu ori, benda itu memang betul Nabi punya, tak ada khilaf di kalangan ulama. Pasal itu kita cerita semalam minum darah Nabi kan. Ambil rambut Nabi, peluh Nabi. Siapa yang ambil? Sahabat. Pasal dia pun tahu memang darah Nabi. Pasal apa dia tahu tu darah Nabi? Dia yang bekam Nabi. So tak timbul isu palsu tadi. Kan? Okey. Sekarang ni tuan-tuan, dia kata apa? Wallahi ma sa'altuhu illa litakuna kathani yawma amut. Dia kata, aku pun tak nak pakai pun, aku ada kain. Tapi bila aku tengok kain itu, pasal tu dia minta lepas Nabi pakai. Dia minta lepas Nabi pakai tau. Dia tak minta sebelum masa orang bagi tu, dia tak minta lagi. Tapi bila kain itu dipakai oleh Nabi, kain itu disentuh oleh tubuh Nabi, kena kain tu dengan tubuh Nabi, dia nak ambil tang tu. Dia kata apa? Aku minta untuk kain itu dijadikan kain kafan. Kain kafan aku pada hari aku mati. Kata sahabat. Siapa dia? Nama apa sahabat yang cerita hari kita ni? Sahal bin Sa'ad. Dia kata apa? Qala Sahlun. Berkatalah Sahal. Fakanat kafanahu. Tertunailah hajat dia. Pada hari kawan yang minta tu mati, kain yang guna untuk kafan dia, kain sarung yang Nabi bagi tu. Hadis riwayat Bukhari. Tu dia. Banyak benda kalau kita nak korek, kita nak gali, kita nak syarah kat tuan-tuan, 2 jam boleh syarah. Berapa banyak fawaid, manfaat, faedah, poin-poin yang besar. Tapi saya nak sebut satu. Tuan-tuan, inilah sikap yang Nabi nak ajak, yang saya rasa kita masih belum mampu. Apa dia tuan-tuan? Ithar. Daripada hadis ini, ulama-ulama yang syarah hadis ini, yang ulas hadis ini, yang saya juga nak sampaikan pada tuan-tuan, pada hari kita membesarkan Nabi ini, pada hari kita cuti kerana sempena kelahiran Nabi ini, kita nak tahu tentang batang tubuh manusia yang Allah pilih ni, yang Allah tabalkan menjadi Rasul ni. Apa dia? Dia sangat mengutamakan orang lain melebihi diri dia. Nabi ni dia sangat fikir, dia sangat utamakan, dahulukan lebih orang lain daripada diri dia. Dia itu tak tahu duk nombor berapa. Apapun umat dia, sahabat dia, keluarga dia, umat dia lah yang paling banyak pun. Pasal itu Nabi kata, aku simpan syafaat aku ni untuk siapa? Li ummati, untuk umat aku. Pasal itu kita tengok sahabat yang Nabi didik
Pasal itu tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh baca tau hadis, tapi kita perlu guru. Untuk apa? Kita perlu kawan-kawan yang baik untuk dia nak jadi contoh. Kadang-kadang kita tak belajar perangai tu daripada ustaz, kita belajar pada perangai betul imam kita, pada kawan kita. Tapi sahabat yang dididik dalam madrasah Rasulullah, yang guru mereka itu Rasulullah, pasal itu mencela sahabat yang seperti dilakukan oleh Syiah, menghina sahabat, mencela sahabat, mengatakan sahabat itu teruk, buruk dan tak elok. Sebenarnya tujuan itu merendah-rendahkan guru mereka, Nabi. Dia nak pergi ke situ. Macam kita tengok satu budak tak elok, hang ni perangai tak elok, keturun siapa tu. Kita nak sekeh pak dia. Ni sekolah mana? Cikgu tak ajak. Nampak? Tengok satu budak kan, main masjid duk hingat. Hampa sekolah mana? Kita kata hampa sekolah mana? Teruk ah. Ha. Tempih ada yang nak malu cikgu ah. Siapa cikgu sahabat? Guru sahabat, didik sahabat? Nabi. Jadi sebab itu kita baca dalam kisah banyak Abu Bakar As-Siddiq. Bagi harta dia semua. Sampai Nabi tanya, apa yang kau ada Abu Bakar? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul je aku ada. Maksudnya tak ada apa dah. Macam mana ada manusia yang sampai ke tahap itu? Pasal belajar dengan Nabi. Tengok perangai Nabi. Tengok ustaz pun kedekut. Kan? Dia nak... Ustaz pun berkira, tuan anak murid nak pemurah. Tak, dia belajar dari orang yang dia tengok. Anak-anak dia tengok pak dia. Pak tiap-tiap kali main Jumaat duk buh duit dalam masjid. Setengah pak bagus, dia bagi ke anak dia duit, dia tabang pergi buh. Dia ajar. Ini dia duduk semayang tepi pak dia, main tabung, pak dia pun tolak. Dia pun tolak. Pasal itu Nabi ni, Quran Allah Tuhan Azza wa Jal, Tabaraka wa Ta'ala, Jalla Jalaluh, angkat Nabi ni sebagai uswah. Tak boleh cari korang. Tak ada lekeh, tak ada aib pada Nabi tu. Pasal itu tuan-tuan, kita nak kempen hari kita ingat Nabi ni. Ithar, mailah kita dahulukan orang lain lebih pada kita. Perkataan ithar, tuan-tuan note sikit. Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Surah Al-Hasyr ayat 9. Balik tengok. Allah kata apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Allah kata ada di kalangan manusia itu yang mereka mendahulukan. Ada di kalangan manusia itu yang mendahulukan orang lain lebih daripada diri mereka. Ayat ini, kalau tuan-tuan tengok, ada sebab turun. Bisa dengar tak cerita ayat ni? Saya cerita sikit. Di kalangan sahabat, satu hari datang satu rombongan tetamu Nabi ya. Sahabat ni, sahabat Ansar. Cuma tak tahu siapa dia. Tapi ayat ni yang Allah puji, Allah kata mereka itu mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain, ithar. Mereka fikir tentang orang lain lebih daripada diri mereka. Ayat tu cerita tentang siapa? Kita dengar sikit. Rombongan ni datang daripada luar, mai jumpa Nabi. Biasalah bila tetamu mai, Nabi akan jamu makan. Nabi dia akan offer. Dia kata ada tak siapa-siapa yang nak jamu makan? Hadis ni ada dalam Bukhari. Ansar tu orang sahabat Ansar. Ada kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ada kata Abu Talhah, tapi tak tahu siapa dia. Dia kata Rasulullah, saya akan jamu. Saya akan bawa pergi rumah saya. Cerita ni masyhur. Saya ingat tuan-tuan bisa dengar banyak kali lah. Balik mai dia tanya bini dia, sahabat Ansar ni. Mai mana kelaku ni? Perangai ni? Ikut Nabi? Tuan-tuan, dia kata kat bini dia, ada apa benda nak makan? Bini dia kata, tak ada apa. Ada 2 pinggan. Tu pun anak-anak kita tak makan lagi. Kita apa-apa mau fikir lu. Kita lu kan. Lepas tu anak kita. Ish, malam hang pi bagi lena dia pun. Dia pun tak makan lagi. Hang pi bagi lena. Bagi lena. Ni tetamu Nabi ni. Pergi bagi Lena. Dia pun pergi bagi Lena. Anak dia Lena. Lena lapar.
Budak anak saya pun kadang tak makan, letih balik sekolah, lena. Lena lagu tu. Ni dia boleh lena tengah duk suap. Punya sakan anak saya tu, mak dia duk suap. Dia lena. Budak-budak kan, lena. Tuan-tuan, depa dua tak makan tak? Hang angkat hidang. Bok main lampu ni, lampu kan dulu kan ada lampu kita ni. Hidang. Ada 2 pinggan ni. Anak dah lena dah. Depa tak apa kan. Dia tak makan lah. Pergi tengok lampu macam tak mau nak menyala. Dia nak pergi tutup. Dia pergi tutup lampu. Dia kata, tak ada lampu kita makan lah. Depa buat nak makan. Tetamu tu makan lah. Kalau tetamu tu tengok depa tak makan, tetamu tak mau makan. Esok pagi dia keluar macam biasa, keluar pergi lapar, keluar pergi jumpa Nabi. Nabi tengok dia gelak, bahika, gelak. Nabi kata, hampalah. Nabi tak ada. Tapi Nabi bila tengok, hampa. Tuhan ta'ajjub. Tuhan kagum dengan perangai hampa semalam. Tu dia tuan-tuan. Bukan Nabi, Tuhan. Tuhan kagum dengan sikap dan pengorbanan yang hampa sanggup buat tu. Nabi tergelak punya tengok kelaku dia pergi bagi anak lena tutup lampu berlakon duk makan. Keletah tu. Allah kagum, Allah buat turun surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Quran kata inilah manusia yang hebat, mengutamakan orang lain, bagi orang lain makan walaupun mereka sendiri lapar. Kita kenyang, ada lebih laksa ambil tu tak makan. Dia kata saya kenyang nak ambil. Ada lagi sebahagian ulama kata ayat ni lagi sakan. Ayat ni tapi yang kuatnya hak yang awal tadilah sahabat Ansar ni. Tapi ada sebahagian ulama kata Al-Hasyr ayat 9 ni dia berkait dengan satu lagi cerita. Lagi sakan cerita ni. Ada satu keluarga dapat kambing. Dapat kambing. Tu nak habis kuliah tu dapat kambing. Sampai kat dia first family. Dia dapat kambing. Dikatakan ayat tu turun kerana kih ni. So ada 2 qaul lah. Bila buka saya tengok dalam sababun nuzul tu ada yang kata Suyuti pun sebut benda yang sama. Dia kata ada benda turun pasal kes sahabat Ansar tadi. Ada sebahagian kata riwayat dia turun pasal kes ni. Depa dapat satu makanan, family ni dapat satu makanan. Tahu depa tak makan. Depa kata apa? Ni siapa dia ni? Semua ni sahabat Nabi. Pasal itu kita tak heran perangai tu ada bila kita baca hadis tadi. Tiru betul Nabi, betul-betul depa ni apa dia? Quran yang berjalan. Betul-betul perangai lagu Nabi semua. Dia kata hampir hantar keluarga tu. Second family sampai makanan, second family sampai. Family kedua pun kata lagu tu. Ni, aku rasa kawan tu lagi perlu. Lagi lapar. Pergi hantar. Keluarga ketiga boleh. Keluarga ketiga kata apa? Kita ni lapar juga. Tapi ada lagi orang lapar. Hantar keluarga keempat. Sampai pada keluarga keempat tu, kita tak pernah makan ni, lapar ni. Sedap ni. Tapi ada orang lagi lapar. Depa kenal tau. Depa kenal sama-sama depa yang lagi teruk pada depa. Hantar pergi kat orang kelima. Keluarga kelima. Keluarga kelima hantar mari keluarga keenam. Akhirnya balik pada first family tadi. Sampai pada keluarga keenam tu kata apa? Yang paling perlu, yang paling susah, yang paling tak makan, keluarga tu. Keluarga tu lah yang menjadi keluarga pertama hak bedak tadi. Mai balik dekat dia. Tuan-tuan. Pasal apa? Pasal apa dia boleh pusing 7 keluarga, 7 tempat. Tak makan satu pun. Pasal dia ada sikap. Aku lapar, ada lagi orang lapar yang aku kenal. Aku susah, ada lagi. Bagi dia dulu, tak apa. Bagi dia dulu, dia lagi perlu. Ini sahabat yang ikut Nabi walaupun mereka tak sambut sakan lagu kita sambut. Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, 1-2 hadis yang kita baca ni boleh
memberikan kepada kita manfaat dan faedah yang besar dalam kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang lain kita dapat baca hadis-hadis yang lain. Saya rasa cukup dahulu setakat itu tazkirah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sikit ni dapat kita praktik dalam hidup kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.